Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan berita daripada mahkamah. Hari ini disahkan, saudara-saudara, Najib dan Arul Kanda dibebaskan. Wah, ini betul-betul mengejutkan kita semua. Sebelum kita teruskan ulasan pada kali ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen Anda dan share video ini serta tekan butang subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Saudara-saudara sekalian, sudah lama kita tidak membuat konten tentang Najib Tun Razak kerana agak boring juga kadang-kadang. Tetapi hari ini disahkan secara rasminya Najib dibebaskan bersama Arul Kanda untuk kes pindah laporan audit 1MDB. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi pada hari ini atas pertuduhan meminda laporan audit syarikat strategik negara 7 tahun lalu. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Rayuan di Putrajaya memutuskan perkara itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua tertuduh. Ini bermakna kedua-dua tertuduh dibebaskan daripada pertuduhan itu dan tidak akan dipanggil untuk membela diri. Bekas ahli Parlimen Pekan itu dan Arul Kanda yang hadir di mahkamah dengan memakai kot hitam kelihatan ceria selepas mendengar keputusan tersebut dibacakan. Najib kemudiannya keluar daripada kandang tertuduh dan memeluk anak perempuan dan istrinya, Datin Sri Rosmah Mansur. Najib, 70 tahun, didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang awam negara PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda pula berumur 46 tahun didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan tersebut bagi melindungi bekas ahli Parlimen Pekan itu daripada tindakan tata tertib sivil dan jenayah berkaitan 1MDB. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Wilayah Persekutuan Putrajaya antara 22 hingga 26 Februari 2016. Mereka didakwa mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 dan 24 dalam kurungan 1 Akta SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut manah lebih tinggi jika sabit kesalahan. Sebelum ini, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Siram, namun bekas Hakim Mahkamah Persekutuan berusia 79 tahun itu meninggal dunia pada 29 Januari lalu. Ia diteruskan oleh pasukan pendakwaan sedia ada dan ada antaranya Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib dan Muhammad Mustafa P. Kunyalam. Pihak pendakwaan pula oleh Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah. Pembelaan pula adalah Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah bagi pihak Najib, sementara Datuk N. Sivanantan untuk Arul Kanda. Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah memanggil seramai 44 saksi. 2 lagi kes ialah pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion ringgit berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sebanyak RM27 juta yang masing-masing masih di peringkat pengurusan kes. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang selepas gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan untuk mengenepikan sabitan, hukuman dan denda berhubung kes menyeleweng dana SRC International Senin Berhad berjumlah RM42 juta. Saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang meminati Najib dan mungkin pentaksub kepada Najib,
pastinya ini berita yang paling menggembirakan bagi Anda semua. Namun bagi kita sebagai pemerhati politik, ini satu kejutan yang besar apabila Najib akhirnya dibebaskan bersama Arul Kanda untuk pindaan laporan audit 1MDB. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi. Kemarin disahkan melalui laporan media bahwa Mukriz telah pun mengesahkan serah surat mahu menyertai Parti Perikatan atau Gabungan Perikatan Nasional. Namun demikian, tidak sampai 2 jam selepas itu, Mukriz dan pejuang menerima bala yang paling besar. Apakah balanya? Selain daripada Mahathir Mohamad telah disahkan menyertai Parti Putra, ada desas-desus yang mengatakan mungkinkah Mahathir akan menjadi presiden kepada Parti Putra. Namun yang lebih mengejutkan kita ialah tidak sampai pun 2 jam selepas Mukriz mengesahkan telah menyerahkan surat rasmi untuk memohon menyertai Perikatan Nasional, hari ini kita dikejutkan dengan satu berita yang menggemparkan. Apabila bekas Ketua Pemuda Pejuang telah pun keluar parti sebagai tanda bantah pejuang sertai Perikatan Nasional. Ini satu petanda yang buruk kepada pejuang apabila tindakan menyertai Perikatan Nasional dimulai dengan tindakan keluar parti oleh bekas Ketua Pemuda mereka sendiri. Ini yang saya kata tadi, baru 2 jam umum nak sertai Perikatan Nasional sudah mengalami bala ataupun malapetaka besar kepada pejuang. Bayangkan kalau bekas Ketua Pemuda pun tak setuju pejuang menyertai Perikatan Nasional, apakan pula dengan akar umbinya. Tanda bantah pejuang sertai Perikatan Nasional bekas Ketua Pemuda Parti Pejuang tersebut secara sah umum keluar parti. Bekas Ketua Pemuda Pejuang Abu Hafiz Saleh Hudin umum keluar parti itu secara serta-merta. Abu Hafiz berkata tindakan itu susulan pejuang memohon menyertai Perikatan Nasional PN serta seperti diumumkan Presiden Mukriz Mahathir. Katanya keputusan itu berbeza dengan pendirian pribadi dan akademiknya yang melawan ekstremisme, menyalahgunakan sentimen Melayu Islam dan juga individu yang cuba memusuhi segala unsur Melayu Islam. Saya mengambil inisiatif pribadi mengulas dan melawan ucapan, tulisan serta apa-apa naratif manipulasi agama bangsa secara terbuka yang digunakan secara melampau dalam Perikatan Nasional terutama PAS, kata beliau. Oleh yang demikian, saya telah memaklumkan kepada Pejabat Setiausaha Agung Pejuang akan pemberhentian keahlian saya hari ini bagi lebih memfokuskan kepada tugas akademik dan hal-hal lain, kata beliau. Semoga pejuang dan kepimpinannya terus dibimbing Allah dalam ranah politik Malaysia. Abu Hafiz berkata, beliau menghormati segala perancangan dan keputusan strategik ingin dibuat kepimpinan pejuang serta meletakkan jawatan sebagai Ketua Pemuda pada 11 Disember lalu. Katanya, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai pertimbangan termasuk rasa bertanggungjawab atas prestasi parti pada PRU 15. Terdahulu, Mukriz berkata pejuang memohon menyertai PN dan surat permohonan sudah dihantar kepada pengerusi gabungan itu iaitu Muhyiddin Yassin semalam. Keputusan untuk permohonan ini telah disepakati oleh Majlis Eksekutif Pusat Pejuang 2 hari lepas setelah penelitian dan penilaian khusus semua opsi-opsi gabungan atau kerjasama politik yang ada, katanya lagi. Saya mengambil inisiatif pribadi mengulas dan melawan ucapan, tulisan serta apa-apa naratif manipulasi agama bangsa secara terbuka yang digunakan secara melampau dalam Perikatan Nasional terutama PAS, tulis beliau. Oleh yang demikian, saya telah memaklumkan kepada Pejabat Setiausaha Agung Pejuang akan pemberhentian keahlian saya bernombor 000009 pada hari ini bagi lebih memfokuskan kepada tugasan akademik dan hal-hal lain, kata beliau. Wow,
Saya suka dengan nombor keahlian beliau ini. Rupa-rupanya orang yang keluar Parti Pejuang ini adalah orang, mungkin dengan nombor keahlian ini kita boleh ramal beliau adalah orang yang ke-9 menjadi ahli dalam Parti Pejuang. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, apa pendapat kamu? Adakah Parti Pejuang awal-awal sudah diterima mendapat berita baik ataupun tepat mendapat bala yang besar? Ikuti terus ulasan selepas ini.